A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna 'ilman warzuqna fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Insyaallah hari ini kita sambung ke surat 393 ayat 35 surah An-Nur. Syukur kepada Allah SWT diberikan kesempatan kita boleh lagi meneruskan pengajian kita, tadabbur kita hari ini. Ya, insyaAllah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, hari ini Ustazah nak suruh Amy lah baca ayat ni. Satu ayat ada 4,5 baris. Ayat surah An-Nur, cantik sangat maknanya. Gambaran tentang nur Allah. Allah bandingkan dengan lampu. Okey, Amy boleh baca? Nanti boleh baca juga Azan, sebab ni ni macam potongan ayat dia Azan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu nurus samawati wal ardh. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyatin yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar. Nurun ala nur yahdillahu linurihi man yasha' wa yadribullahu al-amthala lin-nas wallahu bikulli syai'in alim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, bacaan bagus sangat. Tajwid, suara. Ya? Ni apa? Orang Amy tak boleh ya, tapi tak apa. Ni kan, nak zikir, kita belajar. Maksud dia, cuba Linda tengok, baca dia punya pengertian. Okey. Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahaya Allah adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca dan kaca itu seakan-akan bintang yang bercahaya seperti mutiara, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang banyak berkahnya, iaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur sesuatu dan tidak pula di sebelah baratnya, yang minyaknya sahaja hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya berlapis-lapis. Allah membimbing kepada cahayanya siapa yang Dia kehendakinya. Dan Allah membuat perumpamaan bagi manusia dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Alhamdulillah. Itu kita tengok kan dalam ayat ni Allah SWT bandingkan cahaya dia tu, cahaya yang menerangi langit dan bumi, umpama cahaya daripada lampu. Ada beberapa istilah di situ. Mishkat ni seperti lubang yang tembus. Orang Arab membuat lubang letak lampu, lubang besar letak lampu. Ya, dekat dinding. Lepas tu misbah tu lampu dalam tu lah. Yang di dalamnya ada pelita besar. Misbah tu pelita besar. Lampu besar lah, kita bayangkan lampu besar. Lampu besar tu di dalam kaca. Lampu tu dalam kaca. Dalam kaca. Maknanya yang apa? Yang misbah tu di dalam kaca itulah. Kaca besar tu di dalam tu ada misbah. Ada lampu. Az-zujajah ka'annaha kawkabun durri. Zujajah tu apa yang ini zujajah tu seakan-akan bintang yang bercahaya. Kaukab tu bintang seperti mutiara.
Yang dinyalakan, ni istilah dia ada mishkah, misbah, zujajah. Makna lampu tu, kalau kita tengok lampu yang ada pada kita lah, terdiri daripada tiga, daripada apa ni, tempat letak dia. Kemudian ada kaca, zujah, dalam kaca ada misbah, di dalam kaca. Kaca dulu baru misbah. Ada lampu dalam kaca. Ada lampu, dan dalam tu ada misbah tu lah, lampu tu. Dan dalam tu ada macam, kalau kita tengok lampu ada macam apa, dawai-dawai kecil tu yang mengalirkan elektrik. Kalau lampu pelita yang pakai minyak, sumbu ni kan, itu yang dalam sekali. Ada beberapa, maknanya dalam sebuah lampu tu, itu ada dia punya elemen-elemen dia. Ada benda-benda yang ada dalam lampu tu. Jadi Allah SWT bandingkan cahaya tu. Cahaya dia nurus samawati wal ardh, seperti cahaya daripada lampu tu. Okey, kita tengok seterusnya lah. Perumpamaan cahaya Allah. Allah SWT berfirman, Allahu nurus samawati wal ardh. Allah memberi cahaya kepada langit dan bumi. Ali bin Abi Talhah menuturkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, maksudnya adalah Allah yang memberikan petunjuk kepada penduduk langit dan bumi. Penduduk langit dan bumi ni semua makhluk lah. Bumi, seluruh makhluk. Di langit ada planet, macam-macam planet tu, semua di bawah, di langit kan. Langit tu kita tak dapat gambarkan macam mana lah. Kita nampak langit biru, langit warna hitam, itu langit. Tapi hakikat yang sebenarnya, dia adalah suatu kejadian yang hebat, ciptaan Allah SWT. Di bumi ni kita nampak berbagai kehebatan kejadian Allah. Di langit lagilah, yang banyak kita tak dapat tengok tu, memang ada macam-macam lagi. Ibnu Jurayj berkata, jadi makna disebut tadi, Ali bin Abi Talhah kata, dia quote daripada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas sebut, Allah memberikan petunjuk kepada penduduk langit dan bumi. Nur tu cahaya Allah. Allah memberikan petunjuk kepada langit dan bumi, kepada penduduk langit dan bumi. Segala makhluk lah maknanya. Ibnu Jurayj berkata, Ibnu Abbas dan Mujahid dalam menafsirkan firman Allah ini, maksud Allah memberi cahaya kepada langit dan bumi, dia kata maksudnya Allah yang mengatur urusan di langit dan di bumi. Baik bintang-bintangnya, matahari ataupun bulannya. Ini Ibnu Jurayj dengan Mujahid. Ibnu Jurayj kata, Ibnu Abbas dan Mujahid, dia kata, maksud ayat ini Allah yang mengatur urusan langit dan bumi dan semua planet-planetnya lah. Tidak bercanggah lah kan. Cahaya kepada makhluk, Allah yang beri petunjuk dan cahaya kepada seluruh makhluk di langit dan bumi. Termasuklah manusia, binatang semua yang ada. Dan disebut juga ni bintang-bintang, matahari dan segalanya lah. Cahaya Allah menerangi, menjadi petunjuk kepada semua makhluk. Tentang firman Allah ini, Allah berfirman, ayat Allah nurus samawati wal ardi, As-Sudi berkata, maka dengan cahaya Allah langit dan bumi itu menjadi terang benderang. Iyalah kan? Tadi mana kita tengok Ibnu Katsir ni, dia sebut semua. Dia quote pandangan ulama, kan? Pandangan orang-orang alim. Pandangan apa makna, siapa saja yang memberikan pendapat tu dia quote. Dan pendapat mereka ini adalah berdasarkan hadis-hadis, ya. Dan ada juga pandangan tafsir mereka sendiri terhadap ayat Allah. Termaktub di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, Rasulullah bersabda, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau telah melakukan solat malam. Beliau berdoa. Bila baginda telah melakukan solat malam, baginda pun berdoa. Ini doa ni. Allahumma lakal hamd, anta qayyimus samawati wal ardh wa man fihin. Walakal hamd, anta nurus samawati wal ardi wa man fihin. Ya Allah, milikmu segala puji. Ini doa Rasulullah. Ya Allah, milikmu segala puji. Engkaulah zat yang mengurusi langit dan bumi serta semua makhluk yang berada di dalamnya. Milikmu segala puji. Engkau yang memberi cahaya pada langit dan bumi.
serta segala makhluk yang berada di dalamnya. Ini bila Rasulullah selesai solat tahajud, solat malam, baginda ucap doa ini. Ini doa memuji Allah, doa memuji Allah yang menjadikan langit dan bumi, yang memberi petunjuk kepada manusia dan seluruh makhluk. Jadi adab Rasulullah ajar pada kita bila bangun malam, selepas selesai solat, ini doa maksurat daripada Rasulullah. Senang dihafal kan? Allahumma lakal hamdu anta qayyumus samawati wal ard wa man fihi. Walakal hamdu anta nurus samawati wal ard wa man fihi. Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas, ia berkata, sungguh Rabbmu tidak pernah mengalami siang dan malam. Cahaya Arash bersumber dari cahaya zat Allah. Maknanya cahaya Arash ni cahaya seluruh alam. Cahaya Arash kita tengok kan, Arash ni alam yang paling tinggi. Atas pada langit tu Arash. Kan? Cahaya di Arash pun daripada Allah SWT. Maknanya bukan Allah buat Arash tu, daripada Arash tu alam dunia, langit semua dapat cahaya daripada Arash. Arash itu pun cahaya dia daripada Allah SWT. Kan? Cahaya daripada Allah. Allah sendiri tidak pernah berlaku baginya, tidak pernah mengalami siang dan malam. Kan? Siang dan malam ni kepada alam sajalah. Kepada alam, kepada makhluk sajalah. Kepada alam dunia ada siang, ada malam. Siang malam tu berlaku ada sebab apa? Ada dia berlaku ada ni. Sekejap ya. Tak ada apa benda tu. Berlaku disebabkan cahaya Allah, disebabkan dengan sebab sifat maha kuasanya Allah SWT. Allah yang memberikan cahaya. Allah memberikan peraturan perjalanan bintang-bintang semua. Ya. Kalau kita tengok dalam surah Yasin, Allah SWT menggambarkan bintang-bintang planet ni semua berada di atas paksinya, dan setiap bintang termasuk bulan, matahari, planet semua tu kan, dia bergerak di atas paksinya. Kalau kita belajar sains dulu, dalam teori sains mula zaman dulu sebelum Masihi, ada yang menggambarkan bumi ni rata, kan? Bumi rata. Planet matahari tidak bergerak, hanya bumi mengelilingi matahari. Tetapi akhirnya saintis Muslim daripada pahaman mereka terhadap ayat Quran mengeluarkan teori tentang alam ini. Setiap planet itu dia bergerak. Bumi ke matahari bergerak. Jadi tidak pernah berhenti. Dan bila kita berada di bumi tidak pernah berhenti. Kita pun bergerak tidak pernah berhenti. Semua makhluk yang ada di bumi, makhluk hidup ke tak hidup ke, tanah, air, batu, pokok, semua bergerak. Sebab kita tengok dalam surah Yasin tu. Ayat apa? Cuba tengok surah Yasin ayat 38. 33 sampai 40 tu Allah ceritakan tentang kejadian langit dan bumi, siang malam, matahari, bulan semua bergerak di atas paksinya. Jadi teori-teori dulu tu dibatalkan oleh teori sains yang baru yang sumbernya adalah daripada Al-Quran. Maknanya kita tak pernah berhentilah bergerak. Kita sebagai makhluk yang bernyawa tidak bergerak hanyalah bila nyawa bila roh dah berpisah dengan nyawa. Tak bergerak dah lah masa tu. Segala amal, perbuatan tak boleh buat lagi, segala anggota kita tak melakukan apa-apa lagi. Jadi itulah semuanya dengan kuasa Allah SWT. Allah SWT yang maha perkasa, yang maha mengetahui, yang maha bijaksana, yang melaksanakan segalanya itu. Jadi ayat ini tentang cahaya
Allah SWT jadikan makhluknya, Allah berikan cahaya pula. Kemudian Allah SWT berfirman, masalu nurihi. Masalu nurihi artinya perumpamaan cahayanya. Cahayanya tu umpama apa? Terdapat dua pendapat yang berbeza dalam mengomentari, memberikan komen tentang dhamir. Ini belajar bahasa Arab kan? Dhamir. Yang terdapat pada lafaz nurihi. Yang mana dhamir yang dikatakan dhamir tu? Ha tu kan? Nur tu cahaya. Ha tu nurihi. Hi tu nya. Jadi ini huraian dalam ayat ini adalah tentang kataan huruf ha di hujung kataan nur tu, nurihi tu. Apa maksud dia? Pendapat pertama mengatakan dhamir tersebut, huruf ha tu tambah pada nur ada hi di belakang tu. Dhamir tersebut kembali kepada lafaz Allah. Dengan demikian, jadi ha tu nya tu adalah Allah. Dengan demikian ayat ini mengandungi erti perubahan petunjuknya di dalam hati orang mukmin. Nur tu siapa? Nur tu apa? Nur tu cahaya. Cahaya apa? Cahaya daripada Allah. Cahayanya. Kepada ke mana? Ke dalam hati orang mukmin. Dia bagaikan sebuah lubang yang tidak tembus. Tidak. Penafsiran seperti ini diungkapkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Maknanya cahaya tu cahaya Allah. Nur tu apa? Nur daripada Allah SWT. Jadi umpama cahaya dalam lampu tu cahaya daripada Allah kepada manusia kan? Cahaya lampu tu kepada manusia. Jadi nur daripada Allah tu, nur Allah kepada seluruh makhluk tu adalah cahaya daripada Allah kepada semua makhluk. Umpama cahaya lampu kepada seluruh kehidupan di dunia. Kan? Ada cahaya terang, ada cahaya tak berapa terang, ada lampu kecil, ada lampu besar kan? Itulah umpama cahaya Allah. Tapi cahaya Allah ini amat hebat. Amat hebat untuk seluruh makhluk di langit dan di bumi. Terang dan lembut. Kalau kita tengok tadi disebut apa? Daripada minyak yang terbaik kan? Minyak yang terbaik. Cahaya yang sangat terang, cahaya yang lembut dapat menerangi dan memberikan keindahan kepada kehidupan manusia. Bukan cahaya yang menyebabkan kita nak celak mata pun tak boleh. Kan? Bukan menyebabkan kita rasa panas terbakar. Ini cahaya Allah lain. Cahaya Allah cahaya yang sangat indah. Ya? Okay. Pendapat kedua. Ini pendapat ni maknanya ada berbagai pandangan dan pandangan ini tidak bertentangan antara satu sama lain. Kemudian dia meluaskan lagi kita punya apa? Pengetahuan lah. Memberikan gambaran yang lebih luas bila ada banyak pandangan ni. Bermaknanya ada pandangan ni bercanggah. Kan? Pandangan ini memberikan kita gambaran yang lebih luas. Kita boleh nampak dalam persepsi dan skop yang lebih luas. Jadi maknanya bertambahlah ilmu kita. Pendapat kedua ni kata dhamir yang terdapat pada lafaz nurihi, kataan ha tu, kataan hi tu, ha kecil simpulnya, kembali kepada orang mukmin. Hal ini ditunjukkan oleh rangkaian kata pada ayat. Jadi ha ni apa? Cahaya apa? Cahaya kepada orang mukmin. Ha tu orang mukmin. Jika diuraikan, maksud dari ayat ini adalah perumpamaan cahaya yang terkandung di dalam hati orang mukmin, bagaikan sebuah lubang yang tidak tembus. Jadi lampu yang digambarkan, yang gambaran cahaya daripada lampu tu umpama cahaya daripada hati orang mukmin. Cahaya dalam hati orang mukmin. Dari sumber yang paling dalam kemudian keluar kan, dan keluar seterusnya menerangi di dalam apa? Dalam batas yang lebih luas kan. Kalau soalan yang lebih luas tu maknanya umpama cahaya daripada hati orang mukmin. Dengan demikian hati orang mukmin berikut petunjuk ilahi yang mewarnainya, ditambah dengan Al-Quran yang selalu menyentuhnya. Hati itu bercahaya kerana apa? Kerana Al-Quran, kerana amalan, kerana iman. Jadi cahaya dalam diri manusia tu kerana Al-Quran yang menyinari hidupnya. Amalan kebaikan yang dilakukannya. Al-Quran yang selalu menyentuhnya. Sesuai dengan firman Allah, afaman kana ala
bainatin min rabbih wa yatluhu syahidun minhu. Okey. Maka apakah orang-orang kafir itu sama dengan orang yang sudah mempunyai bukti yang nyata Al-Quran dari Rabbnya dan diikuti pula oleh seorang saksi iaitu Muhammad atau Jibril dari Allah. Maknanya cahaya orang mukmin tu disebut sini sangat jernih, cahaya hati orang mukmin. Jadi cahaya itu akhirnya cahaya yang ada dalam hati, cahaya iman itu dia menentukan apa yang kita buat. Dia menentukan bagaimana sikap seorang tu, bagaimana tindak tanduk seorang tu, bagaimana akhlak dia. Jadi keadaan cahaya yang di dalam diri itulah akhirnya menyinari kehidupan. Cahaya itu daripada mana? Daripada Al-Quran, ajaran Al-Quran, baca Al-Quran, mengamalkan ajaran Al-Quran. Itulah maknanya ada cahaya dalam hati orang mukmin. Kejernihan hati seorang mukmin dalam dirinya diumpamakan dengan pelita yang terbuat dari kaca yang jernih, bening, mengkilap. Jadi kaca, umpama pelita yang dari cahaya yang jernih. Cahaya yang makna kaca yang jernih, kaca yang berkilat, kaca yang cantik lah. Kita boleh tengoklah kan. Beza lampu yang kuning, kecil dengan lampu sekarang ni LED semua tu kan. Kan LED tu lampunya cahayanya lebih terang, lebih lembut. Begitulah tahap cahaya. Tahap cahaya yang ada dalam diri mukmin. Kalau lebih banyak cahaya, lebih baik cahayanya tu, maknanya dia lebih umpama lebih berkilat lah lampu tu. Lebih berkilat, lebih menerangi kawasan yang lebih luas, kan? Lebih memberikan ketenangan, lebih memberikan lebih dapat dimanfaatkan oleh ramai orang. Kalau malap cahaya tu, malaplah tempat yang kita guna pelita tu, kan? Sedangkan Al-Quran dan syariat ilahi diserupakan dengan minyak yang bagus, jernih, bermutu dan tidak sedikit pun ternodai oleh suatu kotoran atau campuran. Sumber cahaya itulah. Sumber cahaya itu kalau minyak je tak kotor, minyaknya berkualiti, api biru. Kan? Gas pun macam tu. Api biru. Kalau gas dah nak habis tu, kita nampak kan cahayanya merah. Begitu juga lampu, kalau lampu minyak tanah tu dekat nak habis, dia jadi merah kuning lah. Itu dah kualiti minyak tu dah kurang. Jadi kualiti cahaya yang menyinari kehidupan kita, yang cahaya itu berada dalam hati, dia bergantung kepada bagaimana amalan seorang tu, bagaimana pegangan dia terhadap Al-Quran, bagaimana perintah Allah dalam Al-Quran itu dilaksanakan, bagaimana keimanannya terhadap Al-Quran itu akan mempengaruhi hatinya dan akhirnya akan menentukan bagaimana kehidupan seseorang itu, seorang mukmin itu. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Mujahid, Muhammad bin Ka'ab dan para ulama lainnya berkata, yang dimaksudkan al-mishkat tu adalah tempat di mana sumber lampu berada. Pendapat di atas adalah pendapat yang masyhur. Mishkah tu mana tempat ini yang paling luar itulah, kan? Di dalam tu ada sumber tu ada dalam lah. Dapat di atas adalah pendapat yang masyhur. Sebab itu Allah SWT berfirman setelahnya, fiha misbah, artinya yang di dalamnya ada pelita besar. Maksud dari misbah adalah sumber lampu yang dapat menerangi. Ini lampu yang pakai minyak, kan? Sumber dia tu, sumber yang terbakar tu akhirnya dia mengeluarkan cahaya. Pendapat yang lain mengatakan bahawa yang dimaksudkan dengan mishkah adalah lubang. Ini satu pendapat. Satu kata tempat keluar sumber, tempat simpan sumber tu sendiri. Dan pendapat ini mengatakan al-mishkah adalah lubang yang tidak tembus yang berada di dinding rumah. Ini orang Arab lah, rumah batu kan. Rumah batu ada lubang, dalam lubang tu lah letak lampu. Kita pun pasang lampu dekat dinding juga kan. Kita tak adalah lubang tu.
Ayat di atas mengandungi perumpamaan. Allah membuat perumpamaan bagi sebuah nilai ketaatan. Allah mengumpamakan nilai ketaatan orang mukmin laksana cahaya. Selanjutnya Allah mengumpamakan nilai ketaatan mereka dengan perumpamaan lain yang cukup banyak. Ini ketaatan mukmin ni dalam ayat ni Allah SWT umpamakan cahaya lah. Ya? Cahaya yang menyinari itu, kalau cahaya yang indah, dia adalah daripada sumber yang indah, sumber yang baik. Kalau cahayanya malam, sumbernya tak baik. Dalam ayat yang lain Allah buat perumpamaan lain pula lah. Banyak lagi lah dalam surah yang lain kan. Ubay bin Ka'ab berkata yang dimaksudkan dengan misbah cahaya adalah Al-Quran dan keimanan yang bertahta di hati orang-orang yang beriman. Jadi sumber cahaya itu adalah iman, Al-Quran yang akhirnya pegangan kepada Al-Quran itu melahirkan keimanan, ya, membentuk amalan. As-Suddi berkata yang dimaksudkan dengan misbah adalah lampu, lentera. Lampu. Lampu tu maknanya misbah tu lampu lah. Kalau kita kata apa, tanglong tu lampu juga. Bentuknya macam tu. Lentera tu macam itulah lampu. Ya. Sedangkan arti dari firman Allah, Al-Misbah fi Zujajah adalah cahaya pelita itu bersinar dalam tabung kaca yang bersih. Lampu lah. Kita sebut misbah lampu. Zujajah tu kaca. Lampu dalam kaca. Kalau ada lampu tak kaca tu, dia lampu kita pasang obor, tak ada kaca kan? Tak ada kaca. Dia lain daripada cahaya dia, sinar dia lain kan? Dengan berasapnya. Tak ada pelindung kan? Boleh menyebabkan terpercik, terbakar. Ini lampu duduk cantik. Lampu tu, cahaya tu di dalam kaca. Jadi sangat sangat cantik lah. Kalau kita tak letak dalam cahaya, nanti asap dia berjala rumah. Hidung kita pun malam guna pelita, pagi esok hitam hidung kan. Itu maknanya dia tak sama dengan lampu yang di dalam kaca. Jadi Al-Misbah fi Zujajah adalah cahaya pelita itu bersinar di dalam tabung kaca yang bersih. Ubay bin Ka'ab dan banyak ulama yang lain berkata, tabung kaca yang bersih sama seperti hati orang-orang mukmin. Hati yang bersih, dia melahirkan akhlak yang baik, ketaatan kepada Allah SWT. Hati yang kotor, dia melahirkan sifat dengki, sifat tamak, sifat riak, sifat takabur, sum'ah, ujub, sombong, tak boleh ditegur, pemarah dan sebagainya lah. Hati tak bersih kan. Kalau hati bersih, dia orangnya pengasih, penyayang, lembut, tegas, ya? Sabar, cekal. Semua tu sifat-sifat positif. Kerana cahaya di dalam hati, dia melahirkan perbuatan. Kerana ada cahaya dalam hati, jadi cahaya tu menerangi kehidupan diri dia, diri mukmin itu, dan menerangi kehidupan orang lain juga. Dan kehidupan di sekitar. Itu penting ada cahaya tu. Macam mana kita nak dapat cahaya? Kan? Baca Quran, fahami Al-Quran, baca sikit, faham. Solat sempurna, solat awal waktu, solat sunat, bangun tahajud. Bangun tahajud ya. Itu bangun tahajud 2 rakaat, 1 rakaat. 1 rakaat witir. Witir tu kalau boleh kita tak tinggal. Kalau rasa macam tak bangun, lepas solat isyak, solat ganjil, bilangan ganjil. Ya? Solat 2 rakaat, solat 1 rakaat. Kalau dah ngantuk sangat. Kemudian kita bangun, pertama kali perkara yang kita buat, ambil wuduk, solat 2 rakaat. Kalau tak larat mengandung misalnya, tak sihat ke, duduk atas katil tu baca doa, zikir. Kita baca ayat apa? Zikir apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kan? Alhamdulillah subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar la khawla wa la quwata illa billah. Itu. Maka jangan kita abaikan, jangan kita buat tak
tak menghargai waktu terbangun tu. Kadang orang tidur tak nyenyak, tak lena, terbangun tengah malam. Banyak kerja tak siap, terbangun rasanya. Tadi rasa macam, ada benda tak tidur awal, tertidur awal sebab letih sangat. Allah bangunkan kita, malaikat bangunkan kita. Itu maknanya Allah nak bagi kita jaga sebab nak suruh kita ambil manfaat waktu tengah malam tu. Tak kira lah pukul 4 pun, pukul 5 pun, sebelum subuh tu kita dah bangun qiyamul lail lah kalau kita buat. Itu semua dia menjadi nur kepada diri kita, nur dalam hati kita. Akhirnya bila ada cahaya, hidup kita terpandu. Tanpa cahaya, dalam gelap. Nak buat keputusan susah. Selalu tertarik kepada yang tak baik. Itu sebab apa? Sebab lampu tu, cahaya tu tak terang. Cahaya malam. Dia tak menerangi kehidupan kita. Selanjutnya Allah SWT berfirman, Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durri. Artinya tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilauan. Sebagian ulama membaca lafaz durri dengan dhammah, kan huruf dal, durri. Durri, huruf dal tanpa menyertakan huruf hamzah, durri. Dengan demikian, arti dari ayat itu adalah tabung kaca itu bagaikan bintang yang terbuat dari intan mutiara. Kan? Kita beli lampu, kita pilih dia punya yang luar tu nampak cantik. Kan? Yang cantik, yang berkualiti tu ada peranannya. Kalau dia umpama mutiara yang luar, yang melindungi lampu di dalam tu, cahayanya tu cantik lah. Kan? Kalau kaca yang kita ambil, kaca pun kaca nipis, kaca yang tebal tapi dia kelabu sikit, kan tak terang kan. Jadi kualiti lampu itu sendiri dia mempengaruhi keadaan cahaya tu. Macam itulah, macam mana cahaya dalam diri kita, sumber dia tu bagaimana, apa yang kita buat, dia menentukan keadaan kadar cahaya tu, peranan cahaya tu dalam kehidupan kita. Kalau cahaya tu tak berapa elok, tak berapa elok lah perjalanan hidup kita. Kalau cahaya tu cantik, cantiklah perjalanan hidup kita. Sedangkan ulama lain membacakan yang durri pun dari durri dengan dikasrahkan durri. Sama je macam tadi kan, tapi beza tu baris atas, baris hadapan, baris bawah. Tambahkan dan dengan menyertakan huruf hamzah. Lafaz tersebut diambil dari lafaz al-dur'u yang berarti berkilauan, bersinar. Dan bintang yang jatuh dari langit yang kita sebut meteor, cahayanya lebih bersinar dari benda apapun. Sedangkan bangsa Arab menamakan bintang yang tidak dikenal dengan sebutan darari. Ini dari segi istilah bahasa Arab lah. Bahasa Arab ni sangat kaya dengan kosakata. Ya? Vocab dia banyak. Keadaan bintang tu macam ni, nama lain. Ya? Dia kecil, nama lain, besar, nama lain. Satu tu ada nama sendiri. Malah bulan itu, anak bulan 1 hari bulan, nama lain. 2 hari bulan, nama lain. 3 sampai 30 hari bulan tu, ada namanya sendiri. Ini kehebatan bahasa Arab lah. Ya. Itu Allah SWT pilih sebagai bahasa Al-Quran. Ubay bin Ka'ab berkata, kawkabun durri, berarti bintang yang bercahaya. Maknanya semuanya maksud bintang bercahaya lah kan. Ada yang bercahaya umpama mutiara, itu ada perbezaan pandangan orang lah. Sedangkan Qatadah menafsirkannya dengan bintang yang besar dan sangat nyata sinarnya. Ada yang kata cahayanya kuat, ada yang kata saiznya itu besar, dan bila besar cahayanya meliputi lebih luas lah, lebih luas, alam yang lebih luas. Firman Allah SWT, yuqadu min syajaratin mubarakah, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi. Maksudnya yang diambil dari minyak zaitun. Minyak zaitun ni minyak terbaik lah. Ya? Minyak terbaik minyak zaitun. Itu kita cakap pasal minyak zaitun juga kan, masa COVID kan. Minyak zaitun ni minyak yang terbaik. Zaitun sendiri adalah nama sebuah pohon yang diberkati. Lafaz zaitunah kedudukannya menjadi badal, iaitu berganti atau
atau bayan, penjelasan. Zaitunah menjelaskan tentang zaitun itu. Dia nama macam terbitan lah. Ya? Keadaan pohon zaitun tu dia memberikan maknanya minyak dia tu, kualiti minyak tu daripada pohon zaitun tu, kualiti minyak yang terbaik. Zaitunah tu dia kata zaitun, pokok zaitun, zaitunah itu apa yang lahir daripada zaitun itulah. Ya? Minyak dia tu dinamakan, disebut di sini zaitun. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, zaitunatullah syarqiyyah wala gharbiyah, iaitu pohon yang tumbuh tidak di timur dan tidak pula di barat. Pohon zaitun pohon yang sangat besar, sangat banyak kegunaannya, sangat baik kualiti buahnya, sangat baik kualiti minyak yang lahir yang diambil daripada buah. Minyak zaitun ambil daripada buah, ya. Iaitu pohon yang tumbuh tidak di timur dan tidak pula di barat. Ada sebab Allah sebut kenapa. La syarqiyah wala gharbiyah, tidak barat. Maksudnya pohon itu tidak tumbuh di belahan bumi bahagian timur dan tidak pula di belahan bumi bahagian barat. Namun pohon ini tumbuh di belahan bumi bahagian tengah, iaitu di tengah, di mana di daerah tersebut pada umumnya terkena sinar matahari lebih banyak, sehingga minyak yang dihasilkannya begitu murni, jernih dan bercahaya. Tumbuh di tempat yang tidak ada di padang pasir, kan. Pokok zaitun ni, saya dengar orang yang ada kebun zaitun tu, dia kata setahun berapa kali je disiram. Kita kan siram pokok dia tiap hari, kan. Sedangkan dia berada di padang pasir, kan. Jadi makna tempat tumbuh pokok zaitun ni, dia jauh selamat daripada unsur-unsur pencemaran. Kalau uraian kan ayat ini menggambarkan bahawa ayat Allah ni menyebut tentang pokok zaitun ni antara keistimewaan dia ditumbuh di tempat yang selamat, yang tidak ada pencemaran. Tidak di barat, tidak di timur, tapi di tengah-tengah, di padang pasir lah zaitun ni. Di mana di daerah tersebut pada umumnya terkena sinar matahari lebih banyak, sehingga minyak yang dihasilkannya begitu murni, jernih dan bercahaya. Beza dengan kelapa sawit, minyak juga, kan, berguna juga pada kita. Kelapa, ya, matahari, ya. Kualiti minyak zaitun ini Allah sebut sendiri dalam Al-Quran, minyak yang sangat berkualiti. Ibn Hatim meriwayatkan sebuah asar yang bersumber dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Asar ni kata-kata sahabat lah. Ya. Ia berkata firman Allah, iaitu pohon yang tumbuh tidak di timur dan tidak pula di barat. Maksudnya adalah sebuah pohon di gurun pasir yang tidak terlindungi oleh teduhnya pohonan lain. Juga tidak terhalang oleh bayang-bayang. Sehingga kan pohon lain pun ada peranannya, kan, kepada minyak yang dihasilkan. Ya, pohon yang di sekitarnya, keadaan di sekitarnya. Juga tidak terhalang oleh bayang-bayang pegunungan dan gelapnya gua-gua. Maknanya dia tumbuh memang daripada sumber yang tidak sumber yang tidak ada pengaruh lain lah. Malah tidak terhalang oleh bayang-bayang pegunungan dan gelapnya gua-gua, serta tidak pernah ditutupi oleh apapun, sehingga menyebabkan minyak pun itu begitu berkualiti. Sampai macam tu, kan. Maknanya setiap apa yang Allah sebut dalam Al-Quran, pokok ke, buah ke, nama binatang ke, apa-apa saja yang Allah sebut ni, mesti dia ada keistimewaan tersendiri. Tersendiri. Allah sebut khinzir pun ada keistimewaan. Allah yang jadikan, kan. Ada sebabnya. Ini Allah sebut zaitun ini, pokok zaitun macam ni lah keadaannya. Sehingga minyak dia tu tidak ada pengaruh sumber lain, ya, daripada air daripada bumi di padang pasir yang tidak mudah tercemar dengan tumpahan-tumpahan minyak ke, orang buang bahan kotoran ke, maknanya selamat, kan. Cahaya cukup daripada cahaya Allah, bukan cahaya
cahaya dan bahan daripada sumber lain. Kan? Kadang pokok dia dapat, pokok yang menumpang dia dapat dapat carbon dioxide kan daripada pokok lain. Kan? Dia tak dapat daripada cahaya matahari, tapi dia dapat sumber makanan daripada pokok lain. Kan? Itu pokok zaitun tak ada langsung. Ya. Tentang firman Allah ini, mengomentari ini, komen lah. Firman Allah ini, tentang firman Allah ini, itu pohon yang tumbuh tidak di timur dan tidak pula di barat. Mujahid berkata, ini pandangan seorang lagi. Pandangan Mujahid, seorang ulama. Lagi. Iaitu pohon yang tidak tumbuh di belahan bumi bahagian timur hingga tidak mendapatkan sinar matahari manakala terbenam, dan tidak tumbuh di bumi bahagian barat hingga tidak mendapatkan sinar matahari manakala terbit. Namun pohon itu tumbuh di bumi bahagian timur dan bahagian barat hingga ia selalu terkena sinar matahari, baik di saat terbit ataupun di saat terbenam. Pokok zaitun ni tak tumbuh di kawasan yang sebelah matahari turun, sebelah matahari naik. Maknanya tak cukup cahaya. Ada masa bila matahari naik mungkin cahaya terlebih. Bila matahari turun, matahari tenggelam, di situ tak ada cahaya lagi. Sebelah satu lagi pula ada cahaya kan. Jadi pokok zaitun dia di tempat yang terbaik. Nasihkan firman Allah SWT, zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyatin yakadu zaituha yudhi'. Iaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur suatu dan tidak pula di sebelah baratnya, yang minyaknya sahaja hampir-hampir menerangi. Sa'id bin Jubair berkata, ia adalah minyak terbaik. Dia melanjutkan, bila matahari terbit, ia dapat menyinari pohon itu. Mengingat matahari berada di sebelah timur. Bila matahari tenggelam, ia pun dapat menyinari pohon itu. Dengan demikian, matahari dapat menyinarinya, baik di pagi ataupun di sore hari. Jadi pohon tersebut tidak dikatakan berada di bahagian timur dan tidak pula di bahagian barat. Jadi zaitun ni tidak di tempat timur di barat. Selanjutnya Allah SWT berfirman, yakadu zaituha yudhi' walau lam tamsashu nar. Yang minyaknya sahaja hampir-hampir menerangi. Waktu pun tidak disentuh walaupun tidak disentuh api. Abdul Rahman bin Zaid bin Aslam berkata, yang ini sebabkan kuatnya energi cahaya dari minyak itu. Minyak itu saja terang. Minyak itu saja terang. Tak bakar lagi pun terang. Macam-macam lah maksud dia ni sebenarnya. Ya. Pokok zaitun ni minyak itu memang nampak dia Dia dah minyak tu memang dia keluar sentiasa ke dekat pokok zaitun tu, ataupun kita kena popek dulu ke? Minyak zaitun ni daripada buah dia. Kita tengok buah zaitun macam mana? Kecil-kecil kan? Kecil, bulat. Kecil bujur tu. Hijau, hitam. Dia masak dia hitam sikit. Dia sebenarnya keras. Keras kan? Kemudian yang kita sampai kat kita tu dah jadi jeruk sebab dia yelah tak sesuai dengan cuaca kita kan. Minyak tu daripada buah itulah diproses jadi minyak. Kan? Semua minyak yang kita bayangkan minyak keluar bila kata sumbu tu kan. Keluar daripada akar, masuk kat batang, keluar macam tu kan. Bukan minyak, bukan macam tu. Minyak macam kelapa juga. Minyak kelapa daripada buah kelapa. Isi kelapa. Kelapa sawit daripada isi kelapa sawit. Bunga matahari daripada biji bunga matahari kan. Jadi zaitun ni daripada biji, daripada buah zaitun tu. Buah zaitun. Saya tengok kadang kita tengok dalam balang kecil jual di kedai jeruk tu. Itulah buah zaitun. Dan kadang tempat kita ni kita selalu jumpa dalam bentuk macam tu lah. Dia buah yang bujur, saiz macam anggur. Besar ni lah. Saya tunjuk. Saiz macam ni. Ini pemadam. Saiz lebih kurang besar ni. Kulit itu berminyak Ustazah Ya, isi tu berminyak. Dia kulit dengan isi sekali. Kita tak kopek macam kelapa sawit. Kita makan buah, makan semua tu kan. Jadi tu. Buang biji dalam je buang. Dia ada biji dalam keras. Zaitun. Jadi buah zaitun ni kerana dia kering keras lah. Tapi minyak dia tu
yang diproses sampai kat kita minyak dalam dalam botol kan. Minyak dia kekuningan. Ada minyak yang hitam. Dia kualiti lain-lain lah. Tapi yang terbaik itu orang yang ini tahulah ya. Yang hijau tu ada sebab yang nak hitam kehijauan sikit tu kualiti lain, yang kuning tu kualiti lain. Tapi maknanya minyak yang terbaik di dunia sebut dalam Quran kan. Sebab tu sekarang ni banyak kajian-kajian sains membuktikan tentang kebaikan minyak zaitun ni. Ini Allah sebut sebagai satu contoh cahaya dia, cahaya Allah tu umpama cahaya yang bersumberkan minyak zaitun. Kan? Cahaya yang terbaik. Maknanya kalau kita guna minyak zaitun itu minyak terbaik. Kalau kita guna untuk makan itu terbaik, untuk buat perubatan itu terbaik. Kita yakin dengan kualiti yang Allah sebut kan. Sebab macam mana dia cara dia tumbuh tu, kalau kita pergi tengok ladang zaitun di Mesir, di Mesir lah yang banyak. Dia memang hanya 2-3 kali disiram dalam setahun. Dia tak perlu air. Sebab apa? Dia dah cukup air. Maknanya mungkin akar, wallahu alam lah, kalau kita tengok kajian mesti ada kan. Akar dia tentu mesti sampai ke bawah kan. Sampai ke bawah, di mana di bawah ada sumber air kan. Kalau kita siram tu pokok-pokok yang akar dia tak apa masuk dalam tu lebih sensitif nak jaga. Panas sangat tak boleh, kurang air tak boleh, lebih air dia mati pula. Dan ini pokok yang akar tu yang lebih kuat lah, lebih hebat di dalamnya tu. Itu akar tu penting kan. Itu belum lagi cakap tentang akar kan, dalam tu ayat-ayat yang menceritakan tentang akidah. Allah SWT gambarkan akidah ni umpama akar tunjang. Kuatnya sesuatu pokok itu bergantung pada akar dia. Jadi zaitun ni sudah tentulah akar dia tu kuat kan. Dekat mana? Kemudian Allah SWT berfirman, nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Jadi kita minta pada Allah, kita minta nurun ala nur. Jadi kita minta cahaya di atas cahaya, cahaya yang berlapis-lapis. Al-Aufi mengutip ucapan Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Kenapa radhiyallahu anhuma? Saya banyak kali dah, saya sebut dulu lah. Ibn Abbas bila sebut, kita sebut yang lain tu radhiyallahu anhu. Hu tadi kan kata dhamir tu hu-nya kan. Ni anhuma, huma dua. Dua orang. Kenapa dua? Ibnu Abbas dengan ayah dia. Dia Ibnu Abbas, anak kepada Abbas. Jadi doa kita tu untuk ayah dia Abbas radhiyallahu anhu. Dan dia anak Abbas ni, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Huma dua-dua sekali lah. Abbas berkata, Allah menggambarkan iman dan amal soleh orang mukmin tak ubahnya dengan cahaya di atas cahaya yang berlapis-lapis. Iman dan amal soleh itu umpama cahaya berlapis-lapis. Cahaya yang sangat terang, cahaya yang menyinari, sinar dia tu lebih luas, lebih banyak orang dapat manfaat. As-Sudi dalam mengomentari firman-Nya, dalam komennya tentang firman Allah ni, cahaya di atas cahaya berlapis-lapis. Nurun ala nur, maknanya cahaya di atas cahaya tu maknanya cahaya berlapis-lapis lah. Cahaya tu dahlah cahaya apa? Cahaya yang cantik, berlapis-lapis pula. Kita tengok pelangi pun kita rasa cantik dah kan? Ini Allah lah dalam macam mana cahaya. Bayangkan cahaya indah yang berlapis-lapis. Kita boleh tengok. Kita boleh lihat dengan mata cahaya tu. Sebab dia bukan cahaya yang berbahaya. Cahaya yang baik, cahaya yang indah. Ini cahaya berlapis-lapis. Jadi, Ibn Abbas berkata, cahaya api dan cahaya minyak, ketika keduanya berpadu, maka mereka saling menyinari satu sama lain. Yang satu tidak dapat menyinari tanpa kehadiran yang lain. Demikian pula cahaya Al-Quran dan cahaya iman. Bila keduanya berpadu, salah satunya tidak dapat wujud tanpa kehadiran yang lain. Jadi cahaya berlapis-lapis ni kata Ibn Abbas, dia umpama cahaya
cahaya api, cahaya minyak, cahaya daripada minyak zaitun. Lepas tu api pula kan kita cucur kan. Dia menyala tu kenapa kita cucur api kan? Dia jadi api. Jadi daripada minyak itu sendiri ada cahaya. Kemudian kita hidupkan api itu ada cahaya. Keduanya berpadu. Jadi nak berfungsi tu kena ada dua-dua. Cahaya minyak zaitun itu sebab cahaya. Dia ada cahayanya sendiri tapi dia cahaya tu tak akan menyinari kalau tak ada api. Kena ada dua-dua. Saling menyinari satu sama lain. Yang satu tidak dapat menyinari tanpa kehadiran yang lain. Demikian pula cahaya Al-Quran dan cahaya iman. Itu maksud dia, kata Ibn Abbas, maksud nurun ala nurin. Cahaya Al-Quran, cahaya iman. Bila keduanya berpadu, salah satunya tidak dapat wujud tanpa kehadiran yang lain. Mana Al-Quran saja tidak dipegang, tidak diamalkan, dia tak akan jadi cahaya pada kehidupan manusia kan. Jadi keimanan yang ada dalam hati manusia tu, dan dia baca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, baru ada nur pada diri manusia tu. Kan? Jadi dia kena ada dua-dua. Keyakinan dan pegangan kepada Al-Quran. Jadi kalau baca Quran saja tapi tak beriman, tak adalah cahaya tu. Dan tak ada nur lah pada diri seseorang tu. Kalau dia yakin saja, percaya pada Allah SWT, tapi tidak beriman dengan Al-Quran, tidak menjadikan Al-Quran sebagai panduan hidup, tidak jadi percayalah kehidupan dia. Tidak ada cahaya dalam hati, dalam kehidupan dia adalah masalah lah. Ada masalah lah. Ya? Tidak dapat diri dia banyak masalah. Kan? Kemudian tak dapat membantu orang lain, malah mungkin cahaya dia kelap dalam daripada dirinya itu menyusahkan orang lain pula. Kan? Okay. Selanjutnya Allah SWT berfirman, Yahdillahu linurihi man yasha. Allah membimbing kepada cahayanya siapa yang dia kehendaki. Maksudnya Allah akan membimbing orang yang dia pilih pada jalan petunjuknya. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Amr. Dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah khalaqa khalqahu fi zulmah, summa alqa alaihi min nurihi yawma idin. Faman asabahu min nurihi yawma idin ihtada. ومن أخطأه ضل فلذلك أقول جف القلم على علم الله عز وجل. علم الله عز وجل. Sesungguhnya Allah SWT menciptakan makhluknya dalam kegelapan jiwa yang sentiasa mengajak kepada keburukan. Kemudian pada hari yang sama, dia memercikkan sebahagian dari percikan cahayanya kepada mereka. Sesiapa yang pada hari itu tepat terkena percikan cahayanya, berarti ia mendapat petunjuk iaitu menuju syurga. Dan barang siapa yang tidak terkena percikan cahayanya, ia akan tersesat dari jalan kebenaran. Oleh kerana itu, aku katakan, telah kering pena untuk mencatat ketentuan Allah Azza wa Jalla. Semuanya telah diputuskan. Maknanya Allah SWT memberikan cahaya kepada siapa sahaja yang dikehendaki. Ya. Allah SWT menciptakan makhluk dalam jiwa yang sentiasa mengajak kepada keburukan. Manusia menciptakan manusia. Manusia dalam jiwa ada nafsu. Ya. Tanpa cahaya Allah tu, nafsu itu sentiasa mengajak kepada keburukan. Jadi Allah SWT percikkan cahaya. Turunkan cahaya kepada jiwa manusia. Cahaya tu daripada mana? Itulah daripada Al-Quran tadi kan. Maknanya asalnya kalau tak dicucur apa maknanya pelita tu ada, tapi kalau kita tak nyalakan dia tak percayalah. Kena. Jadi kena keyakinan, amalan itu yang menentukan akhirnya cahaya dalam diri manusia tu, dalam diri orang beriman, dalam diri kita macam mana kedudukannya. Kemudian kalau kata tak cukup cahaya tu akan tersesatlah. Jadi sabda Rasulullah SAW seperti mana diriwayatkan, ya, telah kering pena untuk mencatat ketentuan Allah. Semuanya telah diputuskan. Jaffal qalamu ala ilmillah, maknanya semuanya dengan ilmu Allah. Allah beri cahaya, petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Dan Allah beri petunjuk dan kita tahu Allah SWT maha teliti kejadiannya, maha halus, maha mengetahui. Setiap satu tu berlaku ada sebab. Kadang kita tahu, kadang kita tahu.
Orang dapat petunjuk dengan izin Allah. Dengan izin Allah mesti ada sebab-sebab yang kadang kita tahu, kadang kita tak tahu, Allah sahaja yang Maha mengetahui. Tapi Allah SWT beri petunjuk pada kita. Nak cahaya Allah kena usaha. Cahaya Allah beri kepada siapa saja tanpa batas. Tapi dapat atau tidak terpulang pada ikhtiar manusia. Allah SWT yang mengurniakannya. Allah mengurniakan kepada semua makhluknya. Jadi nak dapat hidayah tu kadang kita usaha dapat hidayah. Kadang ada orang tak dapat hidayah. Itu semua milik Allah SWT lah. Ada sebab-sebab yang kita tidak tahu. Tapi Allah SWT Maha mengetahui. Dia beri tu dengan kehendaknya. Kemudian Allah SWT berfirman, wa yadribullahu al-amsala lin-nas wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah membuat perumpamaan bagi manusia. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Setelah Allah SWT menyebutkan bahawa permisalan perumpamaan di atas merupakan perumpamaan bagi cahaya Allah menyinari hati orang-orang mukmin. Maka Allah mengakhiri ayat ini dengan firman-Nya, wa yadribullahu al-amsala lin-nas wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah membuat perumpamaan bagi manusia. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Maksudnya Maha mengetahui orang yang berhak mendapatkan petunjuk dan orang yang berhak mendapatkan kesesatan. Allah SWT mengetahui. Allah jadikan cahaya, Allah jadikan manusia. Allah SWT yang Maha mengetahui siapa dapat cahaya, siapa tak dapat cahaya. Nak dapat cahaya, Allah bagi juga macam mana cara nak dapat cahaya. Tak nak jadi sesat, Allah juga memberikan panduan agar kita tidak jadi sesat. Bukan maknanya kita macam kita cucuk pelita lah. Kan? Ada sebabnya kenapa api itu menyala. Kita ada ikhtiar. Kan? Kita beli minyak yang terbaik. Kita beli pelita yang terbaik. Lampu yang terbaik kita pasang kat rumah kita. Itu ikhtiar. Nak dapat cahaya yang baik. Macam itulah juga cahaya dalam diri kita. Nur yang Allah sebut dalam ayat ni. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan kita dapat ibrah daripada tadabbur ini. Kita dapat pengajaran bahawa Allah SWT menyediakan cahaya untuk manusia menjalani kehidupan ini dengan selamat, dengan ada petunjuk. Dengan ada petunjuk Allah tu ada. Jadi kita boleh pilih untuk dapat petunjuk Allah. Dan petunjuk Allah, nur daripada Allah ini sangat penting kepada diri orang mukmin untuk melalui jalan yang selamat. Tanpa cahaya kita berada dalam kegelapan. Nak buat keputusan tak tahu, kita suka pada perkara yang tak elok, kita tak suka perkara yang baik, kita tak terdorong untuk cari ilmu, kita tak terdorong untuk buat ibadat. Kenapa? Cahaya itu malam. Mungkin cahaya itu padam. Mungkin lampu tu dia dah dia punya kaca tu dah penuh dengan ini pun penuh dengan asap berjalan. Orang panggil apa? Kan? Jadi hitam dah. Berabuk dah kan. Kadang-kadang lampu kita tengok lampu kat atas tu. Lampu tu ada macam binatang-binatang kecil kat dalam. Kan? Dalam kaca dia tu. Jadi menyebabkan cahaya pun dah malap. Dulu terang lagi malap. Jadi kita kena sentiasa, kita boleh berikhtiar untuk dapatkan cahaya yang terbaik. Allah SWT kurniakan cahaya kepada semua makhluk di dunia, di langit dan di bumi. Cahaya itu untuk semua makhluk. Al-Quran untuk semua makhluk. Untuk semua manusia. Semua manusia dan jin. Bukan untuk orang Islam saja. Untuk orang mukmin ada ayat khusus untuk orang mukmin. Kalau kita tengok ayat-ayat untuk mukmin saja itu ada 89 ayat. Ya ayyuhallazina amanu. Itu khusus untuk orang mukmin. Yang selainnya untuk semua manusia. Manusia perlu ambil, perlu faham, perlu amal. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Maaf, boleh tanya tak? Ayat ni ada amalan
amalan, maksudnya amalan siapa ke Ustazah? Maksudnya nak cakap ada diwiridkan ke? Ada ke dalam hadis ke apa ke? Kalau kita tengok dalam buku ni, dalam kitab ni, tak sebut pun hadis-hadis ni. Hadis maknanya dalam maksurat yang daripada Rasulullah tu tak ada ayat ni. Tak ada amalan ayat ni. Baca lepas mayang ke apa kan. Tapi mungkin ada orang alim kan ada kan. Tapi maksurat daripada hadis kalau kita tengok dalam ni memang Ibnu Katsir ni dia tapis dah, dia pilih dah. Tak ada lah. Tapi kalau kita baca mesti ada fadilat dia. Mesti ada fadilatnya. Cuma amalan tu Rasulullah tak sebut lah. Yang amalan ni ayat kursi. Kan? Di situ ada juga terkandung maksud ini. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Dia terkandung semua tu. Hidup mati tu adalah cahayanya apa semua tu dalam maksud ayat kursi tu. Ayat kursi baca selepas solat. Solat fardu. Sebelum kita bangun tu, kalau tak sempat baca ayat kursi. Sebelum kita bangun dah habis solat kan, baca ayat kursi. Baca ayat kursi sebelum tidur. Baca 3 kali. Itu memang ada lah. Ayat ni kita baca, kita faham makna, insya-Allah ada lah. Doa ni dia tidak terbatas. Ada doa maksurat, maksud daripada Rasulullah. Kita amal, dapat amal sunnah Rasulullah, kita ikut Rasulullah dapat pahala. Kan dapat pahala ikut sunnah. Ada fadilat yang Rasulullah sebut, itu ada fadilatnya. Doa kalau kita baca Quran, kita nak mengharap, itu doa kita dengan Allah. Mintalah apa kita nak minta. Misalnya kita baca ayat ni, sampai-sampai kita faham, kita minta. Ini antara adab tadabbur. Bila kita baca ayat tentang syurga, kita minta syurga. Itu doa. Ya Allah, kurniakanlah untuk kita syurga kan. Sebab ada je kan ada orang jual frame ayat-ayat Quran tu, adakah ayat ni Ustazah? Ayat ni. Selain ayat ni, ayat yang Waman Yattaqillah ayat 1000 dinar. Ayat 1000 dinar kan. Kita nak buat hiasan boleh. Tapi nak orang kita kata ini sebagai ayat apa? Ayat apa dia katakan? Ayat macam azimat tu kan? Sebagai pendinding, semua ayat ada dia punya fadilat masing-masing. Ada ayat maksud, kita faham maksudnya, akan ada kesannya kepada kehidupan kita. Jadi kita letak tu, kita dengan faham tak apa. Samping kita jadikan hiasan, kita ingat bila ada ayat ni, kita tengok, kita baca dapat pahala. Lepas tu bila kita faham maksud dia tu, kita nak dalam hati kita ada kekuatan tu. Kan? Kekuatan. Ini kita nak, bila kita baca ayat ni, kita minta Allah SWT kurniakan cahaya tu pada kita. Doa ni hak kita. Allah bagi. Allah suka berdoa kan. Doa minta. Nak cahaya dalam kehidupan kita, rumah tangga kita. Cahaya dalam diri kita. Nak muka bercahaya. Nak bercahaya di dunia. Bercahaya di akhirat. Bercahaya di mana tidak ada cahaya kecuali cahaya daripada Allah SWT di akhirat besok. Kita minta. Kita minta. Minta. Kan yang kita baca, kita faham, kita minta. Allah. Semoga Allah SWT kurniakan kepada kita cahaya yang baik dalam kehidupan kita. Supaya cahaya ini memandu kehidupan kita. Kita buat kerja, kita berkawan, kita dalam hubungan dengan suami isteri, dengan anak-anak, dengan ibu bapa, dengan kawan-kawan. Dalam tindakan kita masa bekerja, semoga ianya menghasilkan sesuatu yang baik, kan? Yang akhirnya dapat memberikan manfaat kepada orang lain. Itu ada cahaya lah, kan? Amin. Amin. InsyaAllah. Terima kasih Ustazah. Okey. Jadi mudah-mudahan Allah SWT kurniakan kepada kita cahaya dalam kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Cahaya dalam diri kita, dalam keluarga kita, cahaya dalam kubur, cahaya di padang mahsyar. Maka dengan cahaya ini kita dapat mendapat syurga Allah SWT. Kan? Bila gelap, takutlah kan. Jadi kita akhiri ini. InsyaAllah mudah-mudahan dapat manfaat untuk kita. Dan masa dah lebih sikit, kita doa lah ya. Dan tasbih kafarah. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin.
حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت وغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ووالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم يسر أمورنا ولا تعسر وتمم بالخير أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا تسبيح كفارات. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Ada kan? Ada dalam doa kita baca Quran tu? Allahumma arhamna bil Quran waj'alna imama wa nuran. Kan? Kita minta Quran dan cahaya. Okey, insyaAllah. Jadi alhamdulillah kita boleh selesai ni. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustazah. Sama. Terima kasih Ustazah. Terima kasih. Sekali lagi. Okey, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.